Setelah kita berada di bawah tajuk sabar setahun lebih, baju biru bila masa zikir hukum jadi makruh. aku berkata untuk memagari diriku, cuma aku ala nafsi. Berkenaan dengan wa'atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan haji dan umrah kerana Allah Subhanahu. Nur Muhammad sallallahu hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu laysa laha min dunillahi kashifah, laysa laha min dunillahi kashifah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم بهذا المكان المبارك الذي تتنزل عليه الرحمة والبركة. Segala puji bagi Allah yang menghimpunkan kita di tempat ini, yang turun di tempat ini rahmat Allah dan keberkatannya. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الرحمة ويجعلنا من أهل البركة. Maka kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli yang mendapat barakah dan ahli yang mendapat rahmat. Wa yajma'na wa iyyakum fil firdausil a'la insyaallah, dan mudah-mudahan Allah menghimpunkan kita di syurga Allah yang tertinggi, syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'da, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Maka pada malam ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala, yang mana menyambung kembali pengajian kita, iaitu hadis yang ke-16, iaitu penuntut yang rugi. Dia bila sebut penuntut yang rugi, kalau rugi dalam Al-Quran bila disebut faulaika humul khasirun ataupun khasirin, maknanya rugi di akhirat ni, iaitu tak masuk syurga, masuk ke Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pun menunjuk, kita tengok pada ayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yawmal qiyamah. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman, sesiapa yang mempelajari sesuatu ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla, yang mana sepatutnya dipelajarinya untuk mencapai keredaan Allah azza wa jalla, tetapi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, tapi dia belajar tidak ada niat lain kecuali dia nak dapat habuan daripada dunia. Lam yajid 'arfal jannati yawmal qiyamah, maka tak dapatlah dia kecuali hanya dia, maka orang yang demikian itu tidak
membau wangian syurga hari kiamat. Sedangkan wanginya syurga itu sudah tercium jarak dia lebih kurang perjalanan 500 tahun perjalanan, dah bau wangi syurga. Ini kes dia, orang mengaji tapi niat dia, pengajian yang dia belajar tu niat dia bukan nak mendapat redha Allah, tapi dia nak jadikan pelajaran dia tu habuan untuk dunia. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pertama dia nak sentuh pasal niat. Niat ni nampak mudah tuan-tuan, tapi memang susah kita nak istiqamahkan niat. Kecuali niat ni boleh istiqamah bila iman dia itu semakin kuat, maka niat dia semakin istiqamah. Maka iman dengan niat ni dia berkait rapat. Maka kalau nak niat kita sentiasa istiqamah dalam melakukan satu benda kerana Allah Ta'ala, maka dia mestilah kuatkan iman dia. Nak kena tengok macam mana iman tu boleh bertambah. Dan bila pula kita nak iman kita bertambah, kita nak kena tahu pula apa penghalang kepada iman kita ni boleh bertambah, apa dia. Sebab kadang kita tak tahu yang menghalang iman kita bertambah ni, kita tak tahu musuh kita, musuh iman kita. Akhirnya kita tak sedar kita dah ditipu. Pertama, syaitan. Syaitan tu jelas dah, yang selalu kita tahu tapi selalu kena terpedaya, iaitu dunia. Dunia ni tuan-tuan dan rahmati Allah, kena pula dekat situ dia kata dia tidak belajar kecuali nak dapat habuan dunia. Zaman kita saya cukup risau, sebab zaman kita agama khidmat pada kita, bukan kita khidmat pada. Kita gunakan agama kita untuk kita dapat habuan dunia. Ini banyak berlaku sekarang. Minta Allah pelihara diri saya dan diri tuan-tuan. Yang mana kita gunakan agama untuk mendapat habuan dunia, menggunakan agama untuk mendapat pangkat, yang menggunakan agama untuk mendapat harta kekayaan. Siapa yang niat macam ni, dia bau syurga pun dia tak boleh nak bau. Bayangkan 500 perjalanan, 500 tahun perjalanan. Tuan-tuan, kita kalau pergi Kelantan sehari semalam. Ini 500 tahun perjalanan baru sampai, dan bau tu sudah terbau 500 perjalanan. 500 tahun perjalanan. Itu akhirat punya kiraan, 500 tahun. Sehari di syurga, sehari di akhirat sama dengan kita berapa? Berapa tuan-tuan? 1000. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka 1000 tahun kali 500 berapa? Masya Allah, 500,000 tahun dunia kita dah bau-bau syurga jaraknya. Tapi kita mengaji sebab itu ya, niat kita sebab nak dapat habuan dunia, maka akhirnya rosak. Maka tuan-tuan rahmati Allah, kerana itu kita diajar kalau boleh jangan asyik minta dunia. Ditarbiah kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila kita hidup dekat dunia ni jangan biasa mulut kita asyik minta dunia aja. Takut-takut kita digolongkan macam golongan musyrikin Makkah yang bila masuk aja tahun baru dia minta ke Allah. Musyrikin Makkah ni dia beriman dengan Allah tapi dia musyrik. Dia menyekutukan Allah. Kafir Quraisy ni dia tawaf dulu, tapi dia sekutukan Allah dengan berhala-berhala. Jadi dia tetap beriman pada Allah, tapi dia menyekutukan Allah. Dia percaya Allah Tuhan, dia tak percaya Allah menciptakan segala-galanya. Cuma dia tambah sikit, dia kata bahawa berhala-berhala dia itu adalah adik-beradik Allah. Tu dia, suku sakat dia. Kali itu kalau dia tawaf dia sebut apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik illa syarikan huwa la tamliku wa ma malak. Dia punya talbiyah macam tu. Iaitu labbaik Allahumma labbaik, dia kata labbaik la syarika lak labbaik, iaitu Allah Subhanahu wa taala, dia menyuruh Allah Subhanahu wa taala yang tiada sesuatu bagi engkau kecuali, dia kata illa, kecuali syarikan huwa lak, iaitu kecuali sekutu untuk engkau. Tamlikuhu, dan kau memilikinya muamalah, dan dia tidak memiliki dirinya sendiri, tapi tetap syirik dan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala.
Maka kali itu dia asyik minta dunia. Minta dan turun ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna. Sila. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia kata apa? Ada setengah manusia yang minta daripada Allah Subhanahu wa taala dunia aja, dan tiadalah baginya itu sesuatu pun untuk akhirat. Kita kalau saya minta dunia, doa kita, ya Allah bagi aku duit, ya Allah, ya Allah bagi aku anak banyak, ya Allah bagi aku gini, ya Allah, semua dunia. Ya Allah bagi perniagaan aku maju, ya Allah, ya Allah gini. Banyak, saya ni banyak orang datang minta doa, minta suruh doa kan. Ada yang datang, tapi selalu semua dah parak lah baru datang. Ustaz ni, anak saya buat projek Ustaz, dah habis 200,000, tiba-tiba kerajaan suruh tanggal balik projek dia. Dah habis dah ni Ustaz, jadi saya nak jumpa pengarah dia besok Ustaz. Ustaz tolong semayang ajar Ustaz. Nampak gaya macam dia memang nak suruh juga. Tapi saya nak jumpa besok dengan anak saya tolong anak saya nak pergi jumpa Ustaz. Tolong semayang ajar malam ni anak murid Ustaz pun ramai. Tolong semua dah hafal Quran pula. Tolong Ustaz doakan. Kita sebagai orang Islam, kita kata insyaAllah, kita doakan. Cuma dalam masa yang sama saya suka membantu, menerangkan silap kat mana kita jadi begitu. Kadang ramai ada setengah orang dia kata, Ustaz saya tak mau dengar yang tu, Ustaz doa sudahlah. Saya tahulah saya memang jenis tak mengaji agama, tak biasalah salah-salah tu. Dah, so kat kiamat kau masuk neraka, so kau dah cakap macam tu lah. Tak maulah macam tu. Semalam saya ceramah dekat Kolej Marah Seremban, dengan budak-budak muda apa semua, nak cerita dia mentaliti Islam. Banyak orang pemahaman Islam tak betul. Dia serah pada ustaz semua bab akhirat, bab dunia dia kata dia. Habis kat akhirat so dia kena tanya juga. Nampak dia banyak lepas gitu. Kenapa kita sendiri tak buat? Tak ada rasa nak kena tahu ke? Ni tak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia minta apa ni, kadang minta doa begini banyak macam-macam ni, tapi banyak minta, Ustaz ni saya ada tanah ni tengah duk rebut dengan apa ni pihak istana. Masya-Allah. Sebab saya pun ada keturunan istana, dia kata. Jadi tapi saya kalau nak kira-kira mungkin tak dapat sebab saya bau-bau bacang dia kata. Jadi Ustaz boleh tak bagi bau bacang ni tengit sikit sampai terbau, dia kata. Dia buat lawak pula macam tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ustaz ni saya nak masuk mahkamah ni tentang perbahasan tentang harta nak bagi ni. Ustaz tolong doa Ustaz, adik-adik beradik saya ni. Kita dengar belah pihak ya. Dia kata adik-beradik dia tamak apa sebagainya. Mungkin kalau kita tanya adik-beradik dia pula, adik-beradik kata dia tamak pula. Saya doakan apa ya? Saya doakan beginilah, mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan. Jangan usah detail Ustaz sebut nama dia, mahkamah dia, alamat sekian, la ilaha illallah. Lepas tu bila tak dapat Ustaz doakan ke tidak ni? Minta dunia, kita ni asyik minta dunia. Salah ke Ustaz minta dunia je? Tak, memang ada salah lah. Itu pasal turun ayat Allah tu, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kemudian Allah puji pula ada satu golongan. Allah kata apa ayat sambungan dia? Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allah kata dan ada pula sekumpulan orang yang meminta pada Allah, ya Allah bagikan aku pada dunia kebaikan, bagi aku di akhiratmu kebaikan, dan ya Allah minta jauh dari azab neraka. Ini baru boleh kita terjaga, minta doa pada Allah. Maknanya nak dunia juga tapi yang baik ya Allah. Akhirat kami nak juga ya Allah yang baik, dan minta ya Allah jauhkan azab daripada api neraka. Saya ada cerita sahabat Nabi SAW yang balik dia sakit. Ada cerita tak? Ada. Sahabat Rasulullah SAW pernah dia bermusafir, kemudian bila dia dah bermusafir berbulan-bulan, bila dia balik tu
dalam riwayat mengatakan dia sakit-sakit yang agak teruk, muka dia pucat, sampai disebut dalam bahasa Arab tu dia kata dah macam ayam. Agaknya kita kat Malaysia ni orang panggil muka berak kapur, ayam berak kapur, macam tu lah, sakit. Sehingga sahabat ni jumpa Rasulullah SAW. Bila jumpa Rasulullah tengok muka dia, Rasulullah ni Nabi, banyak Allah mengilhamkan melalui Jibril AS. Maka Nabi bila tengok muka dia ni, sebab sahabat ni orang bagus, maka Nabi kata, masa kau bermusafir itu hari, kau ada minta apa-apa doa tak? Kau ada minta doa tak pada Tuhan? Something ada kau minta yang kau selalu minta dalam musafir. Sebab musafir ni mustajab. Ada ya Rasulullah, dia kata, kau minta apa? Aku minta sentiasa dalam permusafiran itu aku selalu berdoa pada Allah, ya Allah, kalau sekiranya ada azab untuk aku di akhirat, minta awalkan bagi dekat dunia. Sebab dia takut dia azab di akhirat, maka ya Allah bagi azab tu kat dunia. Baguslah niat dia tu, dia takut Allah SWT, maka bagi. Nabi bila dengar terperanjat, Nabi kata, la tastati'una, la tutiqu. Dia kata, kau takkan mampu. Kau takkan mampu. Kenapa kau minta macam tu? Kau takkan mampu. Tapi lebih baik kau minta begini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, bagi ke aku baik pada dunia, di dunia yang baik, di akhirat yang baik, dan minta Allah jauhkan kita dari azab neraka. Maknanya kalau sekiranya ada azab pun di akhirat menanti kita, minta Allah jauhkan dengan kemaafan daripada Allah SWT dan rahmat daripada Allah. Itu lebih baik. Ini minta semua pergi kat dunia, patutlah muka macam ayam sampai macam tu. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila Nabi cakap macam tu dan Nabi kata pada sahabat tu, engkau amalkan ayat ni, Allah akan menyembuhkan kau. Maka sahabat ini mengatakan, maka tidaklah aku membacanya, dan setelah tidaklah aku membacanya berkali-kali, kecuali bila dah baca berkali-kali Allah SWT sembuhkan penyakitku. Rupanya ayat